Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang berkuat kuasa pada 4 bulan Mei 2020. PKB yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam adalah berdasarkan kepada dua kriteria utama, iaitu daripada kepentingan kesihatan dan keperluan merangsang ekonomi negara. Oleh sebab itu kerajaan telah pun mengarahkan penyediaan syarat SOP yang ketat. Walaupun kepentingan kesihatan saya sebut tadi dan kepentingan ekonomi juga diperlukan, tetapi tidaklah terbuka secara bebas, tetapi tetap tertakluk kepada SOP yang ketat. Dan perlu saya ingatkan bahawa PKP masih terus dilaksanakan. Bukan bermakna PKPB ini tidak ada akta lagi yang mengikat rakyat kita untuk patuh kepada setiap arahan. Kerana Akta 342 masih lagi berkuat kuasa dan tindakan masih boleh diambil kepada mereka yang ingkar kepada kepatuhan akta ini. Kalau kita lihat, ianya selari dengan pengumuman awal, iaitu kita akan adakan kelonggaran demi kelonggaran. Kalau kita lihat dari segi waktu berniaga misalnya, walaupun kita dah buka beberapa premises perniagaan, dari segi waktu berniaga misalnya kita hadkan dulu pukul 8 misalnya. Dan seperti saya katakan bahawa ianya akan dilonggarkan sedikit demi sedikit. Dan kali ini dengan PKPB ini bukan premis perniagaan dibenarkan sehingga pukul 10 malam dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat kelonggaran. Peringkat awal, kilang-kilang yang dibenarkan beroperasi adalah kilang-kilang yang melibatkan keperluan asasi, yang melibatkan makanan dan perubatan, keperluan asas. Dan jumlah pekerja hanya 50% daripada pekerja yang sebenarnya. Selepas itu dilonggarkan sedikit menjadi 100%, dan mungkin subsektor yang berkaitan dengan perkilangan tersebut juga mula dibuka. Jadi bermakna ianya berperingkat, secara berperingkat. Lebih-lebih lagi perkara ini kita lakukan kerana seperti yang saya sebutkan, kita telah pun mengenal pasti zon-zon, iaitu zon hijau, zon merah dan zon kuning. Kalau dulu apabila kita memperkenalkan zon peringkat awalnya tidak ada zon. Ianya merupakan berdasarkan negara. Kita lockdown seluruh negara. Kita buat PKP seluruh negara. Lepas itu kita turunkan kepada negeri. Lepas itu kita perturunkan kepada daerah. Zon berdasarkan daerah. Dan sekarang ini kita selepas itu berdasarkan mukim, dan kini berdasarkan lokaliti. Bermakna seperti yang saya sebutkan dulu, kalau berdasarkan lokaliti, beberapa kawasan hijau sepenuhnya daripada mula, tidak ada langsung merah. Tetapi kerana peringkat awal dulu kita membuat kawalan pergerakan secara menyeluruh, walaupun mereka hijau daripada awal, mereka masih lagi tidak boleh bergerak. Sebagai contoh, negeri Perlis lebih daripada 2 minggu kosong COVID positif, kosong. Tetapi mereka masih lagi tidak dibenarkan untuk melakukan pergerakan. Sama juga dengan di kawasan merah dan sebagainya. Sebab itu saya kata akhirnya kita melihat kepada zoning ini. Dan sekarang ini daripada laporan Kementerian Kesihatan hanya 5 zon merah. Hanya 5 zon merah, sedangkan kawasan lain keseluruhannya sudah pun hijau dan sedikit kuning. Kawasan merah yang saya sebutkan tadi untuk terkini berdasarkan lokaliti. Sebagai contoh di Putrajaya
Putrajaya merah. Tetapi lokalitinya bila kita zoom, ada satu pesin yang merah sebenarnya. Jadi oleh kerana pesin itu saja yang merah, kita kawal kawasan pesin tersebut. Jadi kawasan lain adalah tidak boleh dianggap sebagai merah lagi. Jadi ini pendekatan terkini kita. Pendekatan terkini iaitu targeted area, dan di luar daripada kawasan yang bersasar tersebut, kita mula untuk memberikan kelonggaran supaya rakyat boleh mula hidup walaupun bukan seperti biasa, tetapi ada sedikit kelonggaran. Dan kita tidak membuka secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan bukan semua boleh beroperasi. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan masih lagi belum beroperasi. Kementerian Pendidikan, sekolah, universiti dan sebagainya belum lagi. Perhimpunan ramai masih lagi tidak dibenarkan. Social distancing masih lagi diperlukan berdasarkan SOP dan sebagainya. Jadi walaupun kita membuka, tetapi tidak bermakna seperti yang disebut oleh banyak pihak, kita membukanya secara tergesa-gesa. Seperti saya katakan, kita memang melalui peringkat-peringkat tertentu. Dan sekarang ni peringkat yang kita buka ini juga di kawasan hijau, seperti yang telah pun saya sebutkan, bahawa tidak adil sebenarnya kalau kawasan hijau dah begitu lama, tiba-tiba mereka terpaksa dikawal pergerakan mereka berdasarkan seperti disamakan dengan kawasan merah. Saya selalu sebut, di Rumah Panjang, di Sarawak, di Kapit, tak ada orang luar pun masuk. Tetapi dia juga dikawal dan pergerakan mereka dikawal, dan kalau mereka melanggar peraturan, mereka juga akan dikenakan tindakan kerana dia juga tertakluk kepada PKP sama seperti di kawasan merah yang lain. Sebab itulah kita berikan sedikit kelonggaran supaya peniaga-peniaga seperti di warung, goreng pisang dan sebagainya yang tentu saja boleh membungkus makanan, kita benarkan. Kerana kehidupan rakyat di akar umbi adalah agak sukar, terutamanya di warung-warung, gerai-gerai kecil dan sebagainya yang tidak dibenarkan selama ini. Jadi kita memberi peluang untuk mereka mencari pendapatan walaupun sedikit. Kurang-kurangnya mereka boleh berniaga di depan rumah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita mula memberikan sedikit kelonggaran. Walaupun bagaimanapun seperti saya sebutkan tadi, ini tidak bermakna PKP ditarik balik. Saya nak beri penjelasan sekali lagi bahawa PKP tidak ditarik balik, yang ada hanyalah dilonggarkan beberapa sektor tertentu. Pergerakan SOP tetap seperti PKP 1, 2 dan 3. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puanlah yang perlu mempunyai disiplin untuk menjaga kesihatan kita sendiri. Walaupun kita kata supermarket dibuka, mungkin mall dibuka, tetapi untuk menjaga kepentingan diri sendiri, kitalah yang memastikan bahawa kesihatan kita sendiri yang jaga, keselamatan kita yang jaga. Bermakna kitalah yang perlu memastikan social distancing dilakukan apabila keluar di tempat umum dan sebagainya, sanitize tangan sendiri untuk memastikan kesihatan kita terjaga. Untuk menjaga diri sendiri adalah tanggungjawab diri sendiri. Seterusnya, mengenai tangkapan dan sebagainya oleh pihak PDRM seperti biasa, saya ingin melaporkan bahawa semalam PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 820 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 486,307 kenderaan. Sebanyak 35,834 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara, dengan sebanyak 7,065 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 410 individu berbanding dengan 683 individu sebelum itu kerana engkar PKP, yang merangkumi 372 individu yang direman
dan 38 individu diberikan jaminan polis. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga 1 Mei adalah seramai 23,266 individu. Mengenai sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan sebanyak 5,069 operasi sanitasi, termasuk di 61 zon kuning dan merah, dan sebanyak 8,769 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah pun disanitasi. Semalam, sebanyak 67 operasi sanitasi yang meliputi 22 zon merah dan zon kuning di 6 negeri, termasuk 33 operasi di Johor dan 12 operasi di Sabah. Sehingga kini, operasi sanitasi telah merangkumi 2,828 bangunan kerajaan, 1,983 tempat awam, 2,134 pusat perniagaan, 1,519 pusat perumahan termasuk PPR dan 305 pasaraya. Mengenai pusat kuarantin, setakat hari ini 2 Mei 2020, sebanyak 237 pusat kuarantin telah dibuka dan beroperasi berbanding 232 sebelumnya, yang mana 17,375 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 548 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin wajib. Seramai 26,828 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020, manakala sejak 17 April 13,672 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Pergerakan pulang ke kampung. Ya, ini menjadi persoalan. Semalam berakhirnya pendaftaran daripada mereka yang ingin pulang daripada kampung ke bandar, malah daripada bandar ke kampung untuk mengambil anak mereka dan sebagainya. Pihak PDRM telah menerima lebih daripada 500,000 permohonan daripada rakyat untuk pulang ke bandar dan juga bandar ke kampung. Seperti yang saya jelaskan bahawa kita memang akan membenarkan rakyat yang terperangkap di kampung untuk pulang ke bandar dan sebagainya. Oleh itu, PDRM akan menyediakan jadual perjalanan bagi mereka yang akan pulang daripada kampung ke bandar ini. Dan pihak PDRM akan membuat kenyataan media untuk memberikan penjelasan yang lebih detail tentang bila, di mana, bila dan sebagainya. Cuma bila tu saya boleh beritahu, iaitu bermula daripada hari Khamis depan 7 Mei dan dijangka berakhir pada 10 Mei 2020. Cuma saya nak beritahu, nak ingatkan kepada kaki tangan kerajaan, tak perlu rush untuk balik pada hari ini ataupun besok. Tak perlu. Walaupun pejabat telah pun dibuka, akan dibuka kepada hari Isnin misalnya, tidak perlu tergesa-gesa untuk pulang ke tempat kerja, kerana yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara telah pun bersetuju bahawa mereka tidak perlu bekerja pada hari, memulakan kerja pada hari Isnin. Mereka boleh balik ke tempat kerja berdasarkan hari yang telah pun yang akan ditetapkan oleh PDRM. Sebagai contoh,
Kalau jadual mereka jatuh pada hari Jumaat, mereka perlu tunggu sampai hari Jumaat dan boleh bekerja pada hari Isnin. Sebab itulah jadual kepulangan daripada Khamis hingga ke Ahad. Maknanya next Monday, hari Isnin akan datang, mereka boleh memulakan kerja. Ini kaki tangan kajian. Sebab itulah hari ini saya ingin menyeru untuk mendapatkan kerjasama daripada majikan-majikan di syarikat swasta supaya memberikan ruang kepada pekerja mereka untuk memulakan kerja berdasarkan jadual yang disediakan oleh pihak polis. Jadi janganlah mengambil tindakan kalau pekerja mereka mula bekerja pada hari Isnin, kerana permulaan perjalanan akan bermula pada hari Khamis ini. Jadi saya harap tidak ada pekerja-pekerja yang diambil tindakan oleh majikan-majikan swasta, kerana ini bukan pilihan pekerja mereka, tetapi ini adalah berdasarkan jadual yang disediakan oleh pihak PDRM. Semalam isu yang berlega di dalam media adalah mengenai tangkapan terhadap 586 warga asing, bukan warga asing, parti, terhadap parti di PKPD Masjid India. Ya, saya tahu. Semalam heboh di dalam surat khabar seolah-olah kajian bertindak zalim dan sebagainya, menangkap parti ini dan sebagainya. Jadi saya nak maklumkan bahawa parti ini, pendatang tanpa izin ini, dia di kuarantin secara wajib di dalam kawasan PKPD ini. Kita lock dia. Kita tak benarkan mereka keluar. Dan kita telah pun membuat saringan swab test kepada mereka. Jadi mereka dah didapati negatif. Alright? Dan PKPD ini akan berakhir. Apabila berakhir, mereka dibebaskan. Status mereka tidak berubah. Walaupun mereka berada di dalam PKPD, status mereka masih lagi parti, pendatang tanpa izin. Undang-undang yang melibatkan parti tidak ada perbezaan. Sama ada sebelum PKPD, sebelum MCO, sebelum PKP ataupun selepas PKP. Mereka tetap salah kerana melanggar undang-undang negara yang menceroboh masuk ke dalam negara kita. Jadi statusnya sama. Jadi untuk itu pihak immigration akan membawa mereka, telah pun membawa mereka ke depo-depo immigration. Dan tindakan selanjutnya kita serahkan kepada immigration berdasarkan undang-undang. Sepatutnya mereka yang tidak puas hati kepada kerajaan ini berterima kasih kepada kerajaan, kerana mereka di swab test dan diisiharkan bersih. Just bayangkan kalau mereka balik ke tempat tinggal mereka atau balik kepada negara mereka, tentu saja mereka akan membawa penyakit, akan membawa COVID-19 ini untuk disebarkan kepada keluarga mereka. Bertindak zalim tidak betul. Kerana sewaktu mereka berada di PKPD, mereka mendapat makanan yang sama seperti rakyat kita, walaupun NGO yang memberikan makanan kepada mereka, tetapi kebajikan mereka tetap dijaga. Dan apabila keluar ini dihantar ke depo immigration, mereka juga akan mendapat layanan seperti diberi makanan dan sebagainya. Jadi tak timbul isu yang mengatakan kita bertindak zalim kepada parti ini, kerana kita telah pun menjaga mereka dengan baik sewaktu berada di PKPD, dan insya-Allah waktu berada di depo pun mereka akan dijaga dengan baik. Tetapi seperti saya kata, status mereka tetap sama, iaitu mereka adalah parti dan tindakan undang-undang terhadap parti adalah sama saja. Jadi saya kira itu saja untuk penjelasan saya hari ini. InsyaAllah saya akan buka kepada soalan, tetapi seruan saya seperti biasa, terus kekal di rumah untuk terus kekal sihat. Stay home, stay safe.
Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Sansiada bernama. Dengan kelonggaran yang diberikan atau melaksanakan PKPB, adakah kerajaan bersedia dengan peningkatan kes seperti berlaku di setengah tempat, ya, contohnya di Hokkaido yang adanya jangkitan gelombang baharu apabila lockdown mereka ditamatkan lebih awal? Apakah yang kita belajar dan praktikkan supaya tidak berlaku di negara ini? Ini kerana ada kegusaran dalam kalangan rakyat akan adanya jangkitan gelombang baharu yang akhirnya akan menyebabkan pengorbanan barisan hadapan dan sebahagian besar rakyat yang patuh PKP selama ini menjadi sia-sia. Mohon penjelasan, Datuk. Okey, perbandingan kita dengan Hokkaido di Jepun. Kalau kita lihat di Jepun, di Hokkaido, mereka membuka negara mereka dan membiarkan kemasukan warga luar ke negara mereka. Waktu itu musim bunga sakura. Ramai yang datang daripada luar. Akhirnya berlaku kes import di negara Jepun. Dan berbezanya dengan kita ialah kita masih menutup pintu masuk negara kita kepada warga asing. Tidak dibenarkan. Sampai hari ini kita tak benarkan. Airport kita tidak menerima warga asing dan warga kita pun yang balik daripada luar negara akan dikuarantin wajib. Ini untuk menyekat kes-kes import seperti yang berlaku di Hokkaido. Jadi ada perbezaan antara kita dan Hokkaido kerana mereka menerima warga luar. Lebih-lebih lagi seperti saya kata, kita sekarang berdasarkan kawasan-kawasan yang bersasar. Katakan satu kawasan itu tiba-tiba ada positif COVID-19. Kita lock terus kawasan tersebut. Ini seperti yang berlaku di PKPD Sungai Lui. Apabila kita lock berdasarkan pusat tahfiz itu saja. Bermakna sekarang ni kita bersedia. Jika ada kawasan, kita tidak lock the whole daerah Hulu Langat, tetapi kita lock, kita buat kawalan pergerakan secara terhad, diperketat di kawasan-kawasan yang melibatkan berlaku COVID positif. Jadi kita bersedia. Kita mampu untuk bersedia sebab pendekatan kita sudah pun berbeza, iaitu kita fokus kepada kawasan-kawasan secara bersasar di kawasan yang mungkin akan melibatkan berlakunya COVID positif dan sebagainya. Jadi untuk menjawab tu, insya-Allah kita bersedia. Ya, kita bersedia dan salah satunya adalah untuk mengawal kemasukan rakyat asing yang mungkin akan membawa kluster baru, iaitu kluster import. Di Jepun, kluster import sekarang ini tidak ada kluster import di negara kita kerana semuanya dikuarantin secara wajib termasuk rakyat kita. Okey. Datuk Seri, masih ada segelintir rakyat kita yang menganggap kelonggaran ini bermakna sudah tidak ada PKP. Jadi minta komen Datuk Seri. Dan soalan yang kedua, tadi Datuk Seri ada sarankan supaya majikan lebih bertimbang rasa, majikan swasta untuk bertimbang rasa kepada pekerja yang masih terkandas di kampung. Jadi mungkinkah kerajaan akan boleh ambil tindakan kepada majikan yang bertindak keras terhadap pekerja yang dipaksa masuk kerja pada Isnin ini? Okey. Yang pertamanya, saya dah sebutkan tadi, dah streskan dalam peringkat awal PC saya tadi bahawa Akta 342 masih berkuat kuasa. PKP masih berkuat kuasa dan semua pematuhan mereka, pematuhan di dalam PKP mesti dipatuhi oleh seluruh rakyat. Kita tidak tarik pun. Kita tidak tarik balik pun PKP. Cuma saya kata ada sedikit kelonggaran. Dan pihak peguam negara akan menyediakan perubahan-perubahan ini di dalam peraturan-peraturan di bawah Akta 342 ini. Tapi akta tetap dilaksanakan, cuma sedikit perubahan. Dan saya katakan bahawa SOP-nya ketat. Jika ada saja premis-premis yang melanggar SOP yang dikeluarkan, kita akan tutup premis mereka tersebut. Kita tidak akan biarkan mereka berniaga lagi kerana melanggar SOP yang dikeluarkan. Tidak ada kompromi, tidak ada tolak ansur,
Jika mereka langgar, kita tutup. Okey? Majikan swasta saya sebut tadi, saya dah minta mereka supaya jangan mengambil tindakan kepada staf mereka yang tidak memulakan kerja. Walaupun Isnin mungkin mereka dah mula beroperasi. Dan saya akan minta Kementerian Sumber Manusia untuk melihat dari segi perundangan. Jika tindakan boleh dilakukan terhadap majikan-majikan yang mengenakan tindakan kepada pekerja mereka, sebab ini seperti saya kata, bukan pilihan pekerja mereka untuk tidak balik bekerja, tetapi kerana peraturan-peraturan yang kita sediakan, yang mesti patuh kepada jadual yang disediakan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Okey, jika ada jangkitan di kawasan yang dibenarkan beroperasi semasa PKPB, bagaimana pula persediaan dari segi kemudahan perubatan dan juga ujian COVID-19 jika terdapat peningkatan secara mendadak? Adakah kapasiti kesihatan kita mampu menampung sekiranya ada peningkatan? Terima kasih. Saya sebenarnya tak nak jadi doktor ataupun DG Kesihatan. Tapi oleh kerana ada soalan, saya jawab. Persediaan kita ready. Kita ready. Peralatan kita mencukupi. Sebab kalau kita lihat, dari segi jumlah yang discharge atau sembuh, setiap hari lebih banyak daripada jumlah baru, yang jumlah kes baru. Jadi persediaan kita dulu memang ke arah jumlah yang tertentu. Tetapi sekarang ni jumlah yang berada di hospital dan sebagainya adalah kurang daripada seperti yang kita jangkakan. Jadi kita bersedia daripada segi katil, dari segi ward ICU, kita bersedia dari segi ventilator dan sebagainya. Dan untuk test secara swab, mula-mula je kita tidak banyak. Tetapi sasaran kita adalah 16,000. Dan kini lab mampu untuk menampung test lebih daripada 16,000. Jadi bermakna dari segi persediaan kita, we are ready untuk menghadapi apa saja yang berkaitan dengan COVID-19. Okey. Datuk Seri, saya Roslyn dari Bernama. Baik, soalan saya mengenai isu pengubah sewayan rumah. Walaupun sudah diberi lampu hijau oleh Menteri dan tuan rumah sudah ada permit serta membuat permohonan, ada pihak berkuasa tidak membenarkan kerja renovation rumah dilaksanakan. Jadi Datuk Seri sebagai Menteri Kanan Kluster Keselamatan mungkin boleh memberi kata putus mengenai hal ini. Boleh atau tidak sebenarnya? Soalan saya yang kedua, penerbangan domestik sudah pun boleh beroperasi, tetapi semalam diumumkan tak boleh naik kereta rentas negeri. Jadi ini kelihatan sangat bercanggah. Bagaimana pula dengan SOP penerbangan ini? Sehingga ada yang bertanya, adakah penerbangan ini hanya untuk orang kenemaan dan orang kayangan sahaja? Kayangan timbul lagi ya. Okey, saya masuk pada penerbangan dulu. Kita sudah pun memutuskan bahawa penerbangan boleh beroperasi dengan SOP hanya separuh daripada jumlah penumpang yang sepatutnya. Jadi bermakna kalau penumpang itu ada 100, cuma dibenarkan 50 saja. Seatnya seperti bas juga, 2 seat hanya untuk 1 orang sebagai contoh. Jadi kita benarkan dari segi penerbangan tersebut. Sabah dan sekarang ni pun penerbangan tidak pun terhenti, saya dah kata. Di Subang, Firefly terus terbang seperti biasa. Cuma dulu mesti mendapat kebenaran daripada polis, seperti yang saya sebutkan tu hari, mesti dapat kebenaran daripada pihak polis. Ya. Dari segi soalan pertama, pengubah sewayan rumah telah pun dipersetujui, dibenarkan. Ya, kalau syarat dia, tuan rumah yang mesti memohon kepada pihak polis untuk kebenaran mengubah sewayan rumah mereka. Ini adalah sebelum pengumuman Perdana Menteri mengenai kebenaran beroperasi selepas 4 bulan nanti. Mungkin jika ada perubahan, itu dulu dibenarkan dengan syarat melapor pada polis. Tetapi sekarang mungkin SOP yang baru, Menteri Kerja Raya pasti akan memaklumkan perkara ini
jika ada sebarang perubahan. Ya. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Muhammad Afiq pada bernama. Datuk Seri, bagaimana dengan SOP Sekatan Jalan Raya yang dibuat di seluruh negara apabila PKPB yang akan dilaksanakan pada Isnin ini, adakah ia masih sama atau berubah? Atau selepas ini Sekatan Jalan Raya dikurangkan atau hanya difokuskan di kawasan tertentu, atau perlu adanya roadblock lagi? Soalan kedua saya adalah, baru-baru ini Ketua Polis Negara mengatakan bahawa nama pesalah yang ingkar PKP tidak direkod dalam sistem daftar jenayah. Mengapa? Mohon Datuk Seri jelaskan perkara ini. Sekian, terima kasih. Okey. Sebab yang pertamanya dari segi polis, dari segi tindakan SJR, Sekatan Jalan Raya Polis, pihak polis akan memutuskan sama ada perlu dikurangkan ataupun dikekalkan. Ya, pihak polis akan menentukan. Dan saya percaya apa yang kita bincangkan ialah supaya pihak polis memantau pematuhan SOP. Sekarang ni dari segi pergerakan perjalanan mungkin sudah dilonggarkan. Sesiapa pun boleh keluar untuk pergi ke supermarket, nak pergi ke workshop, kerana workshop pun dibuka dan sebagainya. Jadi yang penting adalah sekarang ni more kepada pematuhan. Bukan saja dari segi pergerakan, tetapi lebih kepada pematuhan SOP yang dikeluarkan. Sebagai contoh, salah satu SOP-nya penjarakan sosial. Maka pihak polis mesti sekarang lepas ini memantau dari segi memastikan SOP dipatuhi. Jadi adakah mereka ingin mengurangkan sekatan jalan raya kerana memberi tumpuan kepada pematuhan SOP, itu akan ditentukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Dan saya difahamkan rela juga akan digerakkan untuk memastikan mereka berada di mana-mana kawasan bagi memastikan pematuhan kepada SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN itu. Mengenai rekod jenayah, ini bukan merupakan jenayah biasa, ya, ianya adalah di bawah Akta 342, tidak menjadikan ianya satu jenayah yang direkodkan. Dia berbeza daripada jenayah di bawah kanun keseksaan dan sebagainya yang direkodkan. Ini tidak. Kalau mereka kena jenayah pun, apabila membayar kompaun dan sebagainya, tidak direkodkan sebagai kesalahan. Kesalahan yang direkodkan. Tetapi seperti saya kata, yang dipenjara bukan kerana kesalahan PKP, tetapi kerana kesalahan lain yang dituduh di bawah kanun keseksaan. Iaitu kanun keseksaan adalah jenayah, maka jenayah di bawah penal code akan direkodkan. Okey, terima kasih. Dah habis soalan? Order lagi. Datuk Seri, since dah ada kelonggaran ni Datuk Seri, saya ingin meminta Datuk Seri memberi nasihat kepada rakyat, kerana Datuk Seri tadi ada menyebut ianya terpulang kepada kepatuhan kita sekarang ini. Sebab kita tak nak bila kelonggaran diberikan dia dijadikan alasan kepada rakyat keluar tanpa keperluan yang mendesak. Contohnya mungkin selepas ni nak keluar buat facial muka, nak beli baju. Kalau dulu mungkin satu kereta boleh 2 orang, mungkin selepas ini dengan alasan sebegitu mereka boleh bertiga, berempat, berlima. Kerana Datuk Seri, sebab kita mungkin faham bila PKP ini mungkin telah lama terkurung, tidak bebas seperti burung, hati pun dah menjadi murung. Jadi mungkin desakan untuk keluar itu mungkin akan jadi alasan amaran ataupun nasihat kepada rakyat Malaysia supaya keluar untuk keperluan yang perlu sahaja. Kerana kita ingin memberi isyarat kepada mereka bahawa peperangan kita untuk menentang COVID ini belum selesai lagi. Betul, peperangan masih belum berakhir. Seperti saya kata daripada awal tadi, bahawa tanggungjawab untuk menjaga keselamatan kita, diri sendiri, tanggungjawab untuk menjaga keselamatan keluarga kita, anak kita, ibu kita, bapa kita, adalah tanggungjawab kita sendiri. Bukan semuanya kita letakkan kepada kerajaan. Tetapi kita yang perlu menjaga keselamatan dan kesihatan kita sendiri. Walaupun ada kebebasan, boleh keluar. Tidak bermakna
kita dengan sewenang-wenangnya keluar. Tetapi kalau kita ada keperluan untuk membeli makanan, dulu pun kita buat macam tu. Sekarang pun kenapa kita tidak boleh buat seperti itu? Inilah norma-norma baru yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Iaitu walaupun sekarang PKP dilonggarkan, mungkin selepas ini akhirnya PKP akan ditamatkan juga. Tidak akan selama-lamanya PKP ini berterusan. Ya. Jadi norma-norma baru ni seperti penjarakan sosial untuk menjaga kesihatan kita, mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan sanitizer dan sebagainya. Ini merupakan disiplin kita untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan kita. Jadi tidak perlulah untuk menjaga kesihatan kita, maka kita terpaksa patuh kepada undang-undang. Dan kita patuh kerana kita menjaga kepentingan diri kita, kerana takut diambil tindakan oleh pihak polis dan sebagainya. Sebab seperti saya kata, tanpa undang-undang pun kita patut menjaga kepentingan diri kita, keluarga dan seterusnya masyarakat di sekitar kita. Jadi kita perlu mendisiplinkan diri dengan norma-norma baru yang saya sebutkan tadi. Jadi saya harap rakyat Malaysia akan berubah dengan cara yang berbeza, dan PKP ini mengajar kita untuk menjadi lebih berdisiplin di dalam menjaga kesihatan diri dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.